Dari Kuala Lumpur ke Seremban. Kisah 42 tahun Malaysia terbelenggu dan kebangkitan sang harimau yang mengubah dunia. Belenggu yang mengikat Malaysia selama 42 tahun akhirnya terlerai. Hasilnya, Malaysia melepaskan seekor raksasa yang belum pernah dilihat dunia. Sebuah peluru berpandu dengan kepala peledak seberat 8 tan, mampu menembusi 100 meter ke dalam tanah. Di seluruh dunia, hanya ada 2 negara yang memilikinya. Ini adalah kisah di sebaliknya. Berapa lama masa yang Anda ambil untuk memandu dari Kuala Lumpur ke Seremban? Jika melalui Lebuh Raya, mungkin sekitar 1 jam. Dengan jarak kira-kira 100 km. Angka 100 km inilah yang telah mengikat nasib pertahanan Malaysia selama 42 tahun. Peluru berpandu buatan Malaysia tidak dibenarkan terbang lebih jauh daripada jarak ini. Siapa yang menetapkannya? Amerika Syarikat. Sebentar lagi saya akan jelaskan sebabnya. Buat masa ini, ingatlah perkara ini. Malaysia terpaksa menunggu selama 42 tahun untuk belenggu ini dibuka. Dan apa yang berlaku selepas itu adalah sesuatu yang tidak pernah dijangka oleh dunia. Sebuah peluru berpandu raksasa dengan kepala peledak 8 tan telah mula beroperasi. Peluru berpandu pertahanan udara buatan Malaysia mencatatkan kadar kejayaan melebihi 90% di medan perang sebenar. Dan sehingga saat ini, negara-negara di seluruh dunia sedang berbaris untuk membeli teknologi pertahanan Malaysia. Bagaimana sebuah negara yang dahulunya hanya mampu melancarkan roket sejauh 100 km boleh sampai ke tahap ini? Kisah yang akan Anda dengar ini adalah cerita di sebalik tabir yang jarang dilaporkan dalam berita. Mengapa Amerika Syarikat begitu berkeras untuk menyekat teknologi peluru berpandu Malaysia? Bagaimana para saintis kita secara senyap-senyap membangunkan teknologi di sebalik sekatan itu? Dan akhir sekali, bagaimana dunia terkejut apabila belenggu itu akhirnya dibuka? Saya akan tunjukkan kepada Anda, adegan demi adegan. Babak 1. Memo Rahsia di Putrajaya. Masa kita kembali ke awal tahun 1970-an. Ketika itu, keadaan di Asia Tenggara jauh lebih genting berbanding sekarang. Presiden Amerika Syarikat, Richard Nixon, mengumumkan doktrin Nixon. Secara ringkasnya, ia bermaksud, mulai sekarang, negara sana Asia perlu mempertahankan diri mereka sendiri. Walaupun kedengaran munasabah bagi Malaysia, ia seperti langit runtuh. Benar sahaja, pada tahun-tahun berikutnya, tentera British mengurangkan kehadiran mereka secara drastik di rantau ini. Di seberang sempadan utara kita, wujud ancaman dari kuasa serantau yang agresif disokong pula oleh kuasa-kuasa besar lain. Pada saat genting inilah, sebuah dokumen rahsia dikeluarkan di Putrajaya. Pada Desember 1971, Perdana Menteri ketika itu menulis memo tulisan tangan yang mengandungi hanya 1 baris ayat, bangunkan peluru berpandu darat ke darat dengan jarak 200 km. Memo ini dihantar ke sebuah fasiliti penyelidikan rahsia di Selangor, Agensi Sains Pertahanan Negara, ASPN. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting di sini. Hasratnya bukan sekadar untuk membina peluru berpandu. Pada akhir tahun 1974, satu lagi arahan rahsia dikeluarkan dari Putrajaya, dapatkan keupayaan untuk menghasilkan senjata nuklear menjelang 1977. Rancangan ini adalah untuk membangunkan peluru berpandu dan senjata nuklear secara serentak. Arahan inilah yang menjadi punca mengapa Amerika Syarikat mengenakan belenggu ke atas program peluru berpandu Malaysia. Pada awal 1975, CIA telah menghidu rancangan ini. Ketika itu, Agensi Tenaga Atom Malaysia sudah pun menempah sebuah fasiliti dari sebuah syarikat Perancis yang mampu mengekstrak bahan api nuklear. Bahan yang dihasilkan oleh fasiliti ini ialah plutonium, bahan teras untuk bom nuklear. Setiausaha negara AS yang menerima laporan ini segera bertindak. Beliau secara pribadi menghubungi kerajaan Perancis dan Kanada, menekan mereka untuk tidak menjual fasiliti pemprosesan semula itu kepada Malaysia. Dalam sebuah dokumen dalaman Jabatan Negara AS pada bulan Mac tahun itu, ayat ini tercatat, pemilikan senjata nuklear oleh Malaysia akan menghancurkan keseimbangan di Asia Tenggara dan mesti dihalang secara aktif. Setiausaha Pertahanan AS pula mengambil langkah yang lebih jauh. Beliau bertemu sendiri dengan pemimpin Malaysia dan memberi amaran. Jika pembangunan nuklear diteruskan, ia akan memberi alasan kepada kuasa serantau untuk mengancam Malaysia. Perikatan pertahanan kita juga akan terjejas. Akhirnya, pada tahun 1976, kontrak dengan Perancis untuk fasiliti pemprosesan semula itu dibatalkan.
Program nuklear itu secara rasminya dihentikan pada tahun yang sama. Tetapi, ada satu perkara yang perlu kita fikirkan. Amerika Syarikat bukan sahaja menghentikan program senjata nuklear. Mereka turut mengikat program peluru berpandu. Mengapa? Kerana peluru berpandu adalah kenderaan penghantar untuk kepala peledak nuklear. Logik Amerika adalah, jika kami menyekat peluru berpandu, walaupun mereka berjaya membina bom nuklear, mereka tidak akan dapat melancarkannya. Tetapi, adakah itu sahaja sebabnya? Di luaran, mereka menyatakan kebimbangan mengenai nuklear, tetapi di dalam hati, niat mereka jauh lebih rumit. Babak 2. 3 lapisan niat tersembunyi Amerika. Sebab yang dinyatakan oleh Amerika Syarikat untuk menyekat peluru berpandu Malaysia adalah untuk mencegah percambahan nuklear. Tetapi, analisis pakar menunjukkan sebab sebenar jauh lebih kompleks. Pertama, struktur kebergantungan perikatan. Sejak sekian lama, Amerika Syarikat mempunyai pengaruh ketenteraan yang kuat di rantau ini. Dalam keadaan di mana ASA memegang peranan penting dalam keselamatan serantau, apa yang akan berlaku jika Malaysia mempunyai peluru berpandu berkuasa tinggi miliknya sendiri? Pengaruh ketenteraan Amerika Syarikat pasti akan berkurangan. Sebuah badan pemikir keselamatan AS pernah mengeluarkan analisis. Selama berdekad-dekad, Amerika Syarikat telah memastikan Malaysia bergantung kepadanya dari segi keselamatan. Kedua, pasaran senjata. Jika Malaysia membangunkan peluru berpandunya sendiri, tidak ada sebab lagi untuk membeli peluru berpandu buatan Amerika. Ibaratnya begini, Anda pandai membuat sambal belacan sendiri, tetapi ada orang berkata, sambal belacan hanya boleh dibeli dari kedai kami. Kamu hanya boleh buat bekasnya sahaja. Anda mempunyai kebolehan untuk menumbuk sambal, tetapi Anda tidak dibenarkan melakukannya. Seorang bekas ketua di ISPN pernah memberi keterangan, kami sudah lama mempunyai teknologi untuk peluru berpandu jarak jauh. Cuma kami tidak dapat membinanya atas sebab-sebab dasar. Bukan kerana tiada teknologi, tetapi kerana tiada kebenaran. Ketiga, dan ini mungkin sebab yang paling menakutkan, domino nuklear. Jika Malaysia mempunyai senjata nuklear, adakah negara jiran akan berdiam diri? Indonesia, Thailand, Singapura, mereka pasti akan berkata, kami juga mahu membinanya. Seluruh Asia Tenggara akan terjerumus dalam perlumbaan senjata nuklear. Perjanjian antarabangsa yang dibina oleh AS selama setengah abad selepas Perang Dunia Kedua untuk tidak menyebarkan senjata nuklear akan musnah. Bagi Amerika, susunan dunia yang telah mereka cipta akan runtuh dari akarnya. Jadi, niat tersembunyi Amerika boleh diringkaskan dalam 3 lapisan. Mereka takut akan percambahan nuklear. Ini benar. Jika Malaysia berdikari dari segi ketenteraan, pengaruh AS akan berkurangan. Ini juga telah diambil kira. Jika Malaysia memiliki nuklear, ia akan mencetuskan perlumbaan senjata nuklear di seluruh rantau. Inilah ketakutan mereka yang paling dalam. 3 lapisan sebab inilah yang menjadi belenggu selama 42 tahun itu. Babak 3, Harimau. 1. Mengaum dalam senyap. Mendengar semua ini Anda mungkin tertanya-tanya, adakah para saintis Malaysia hanya berpeluk tubuh? Tidak. Sebaliknya mereka bekerja lebih gigih. Mari kita kembali ke tahun 1978. Di sebuah tapak ujian di pesisiran pantai di pantai timur. Langit dilitupi awan rendah, dan angin hampir tidak bertiup. Berpuluh-puluh penyelidik dari ISPN berbaris di belakang pelantar pelancaran. Tiada siapa yang bersuara. Suasananya begitu sunyi, sehingga kan degupan jantung sendiri boleh didengari. Di atas pelantar itu, terletak peluru berpandu balistik pertama buatan Malaysia, namanya Harimau. 1. Jaraknya kira-kira 180 km. Dengan kepala peledak 500 kg. Lebih 90% teknologi teras peluru berpandu ini dibangunkan secara tempatan. Pada tahun 1970-an, Malaysia adalah sebuah negara yang baru sahaja mula menghasilkan rifle tempur secara berlesen. Bagaimana negara seperti ini mampu membina peluru berpandu balistik? Para penyelidik menemui satu kaedah. Tentera pada masa itu menggunakan sistem pertahanan udara buatan AS yang dipanggil Nike Hercules. Ia adalah peluru berpandu untuk menembak jatuh pesawat musuh di udara. Para penyelidik meleraikan peluru berpandu ini sepenuhnya. Kemudian mereka bentuk semula peluru berpandu yang sepatutnya dilancarkan ke udara untuk menyerang sasaran di darat. Ibaratnya seperti meleraikan peti sejuk untuk membina penghawa dingin. Kedua-duanya menggunakan prinsip penyejukan yang sama, tetapi ia adalah 2 benda yang sama sekali berbeza. Mereka berjaya melakukannya.
Projek ini adalah rahasia besar. Para penyelidik tidak boleh memberitahu keluarga mereka apa yang mereka lakukan. Jika istri bertanya, "Kenapa abang balik lewat sekarang?" Jawabannya hanyalah, "Sibuk sikit." Tiada waktu pulang, tiada hujung minggu. Jika tiada komponen, mereka akan menjelajah ke setiap kilang di seluruh negara. Jika tiada peralatan, mereka akan membinanya sendiri. Ratusan malam dihabiskan dengan hanya menghirup mi segera sejuk di makmal pada waktu subuh sebelum kembali bekerja. September 1978. Kiraan detik bermula. Butang ditekan, dan harimau, satu meluncur ke langit. Bunyi gemuruh menggegarkan tapak ujian, dan asap putih tebal membumbung seperti tiang. Peluru berpandu itu melengkung tinggi seperti busur panah, menuju ke sasarannya. Ia satu kejayaan. Pada saat itu, Malaysia menjadi negara ketujuh di dunia yang memiliki peluru berpandu balistik buatan sendiri, selepas Amerika Syarikat, Kesatuan Soviet, Perancis, China, Britain, dan Israel. Para penyelidik berpelukan. Ada yang menitiskan air mata. Mereka yang telah menanggung beban rahsia ini selama bertahun-tahun daripada keluarga sendiri tidak dapat menahan sebab pada saat itu. Tetapi, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Pada September 1979, Amerika Syarikat mula bertindak. Panglima Tentera AS di rantau ini menghantar surat kepada Menteri Pertahanan Malaysia. Mesej utamanya ialah, jangan melebihi jarak 180 km dan berat kepala peledak 500 kg. Kementerian Pertahanan Malaysia bersetuju secara bertulis. Ia bukan perjanjian dan tidak memerlukan pengesahan parlimen. Tetapi kesannya lebih kuat daripada mana-mana perjanjian. Inilah permulaan garis panduan misil AS Malaysia. Sejurus selepas menjadi negara ketujuh yang memiliki peluru berpandu, sayap kita telah dipatahkan. Jarak dari Kuala Lumpur ke Sempadan Utara adalah lebih jauh, tetapi kita diikat pada jarak yang lebih dekat dari itu, dari Kuala Lumpur ke Seremban. Itulah sahaja yang dibenarkan untuk Malaysia. Namun, para penyelidik tidak berhenti. Garis panduan itu menyekat jarak, tetapi bukan teknologi. Walaupun dibelenggu, otot-otot mereka terus membesar dalam diam. Babak 4. Membina otot dalam belenggu. Pada tahun 1983, satu tragedi dahsyat berlaku. Satu serangan pengganas di luar negara telah mengorbankan beberapa pegawai tinggi kerajaan Malaysia. Ia adalah perbuatan ejen dari kuasa serantau yang agresif. Seluruh negara terkejut, dan krisis keselamatan menyelubungi negara. Kejadian ini menghidupkan semula program peluru berpandu yang telah senyap seketika. Namanya Naga 1, model susulan kepada harimau 1, tetapi jaraknya masih 180 km. Belenggu itu tetap ada. Dalam keadaan biasa, orang mungkin akan berputus asa atau marah. Tetapi para penyelidik Malaysia membuat pilihan yang berbeza. Jika kita tidak boleh menambah jarak, mari kita maksimumkan semua yang kita boleh lakukan dalam had itu. Itulah arah tuju mereka. Teknologi navigasi inersia. Teknologi yang membolehkan peluru berpandu mengira lokasinya sendiri dan terbang walaupun isyarat GPS diganggu. Ini bermakna ia boleh mencari sasarannya dengan tepat walaupun musuh cuba mengganggu isyarat radio. Enjin roket bahan api pepejal. Roket bahan api cecair memerlukan masa yang lama untuk mengisi bahan api sebelum dilancarkan. Tetapi dengan bahan api pepejal, Anda hanya perlu menekan butang dan ia terus terbang. Dalam pertempuran, perbezaan beberapa minit boleh menentukan kemenangan atau kekalahan. Sistem panduan jitu, teknologi yang mengira arah angin, suhu, dan perubahan tekanan udara dalam masa nyata untuk mengenai sasaran dengan tepat. Ketiga-tiga teknologi ini adalah jantung, mata, dan otak sesebuah peluru berpandu. Para penyelidik menguji dan menambah baik teknologi teras ini berulang kali dalam lingkungan 180 km yang sempit itu. Gagal, perbaiki, gagal lagi, perbaiki lagi. Ibaratnya seperti seorang pemandu yang berlatih di litar sekolah memandu selama lebih 10 tahun. Dia tidak pernah memandu di lebuh raya sebenar. Tetapi deria stereng, masa membrek, dan keupayaan mengawal kenderaan menjadi lebih tajam berbanding orang lain. Mereka sedang membina kemahiran supaya apabila mereka akhirnya dibenarkan ke lebuh raya, mereka boleh terus memecut. Sementara itu, di seberang Sempadan Utara, sesuatu yang berbeza sedang berlaku. Pada Ogos 1998, kuasa serantau itu melancarkan peluru berpandu jarak jauh yang terbang melepasi ruang udara negara jiran, mencetuskan panik di seluruh rantau. Rakyat Malaysia juga terkejut. Musuh boleh menembak beribu-ribu kilometer, tetapi kita terikat pada 180 kilometer.
Adakah ini adil? Suara rakyat mula kedengaran. Pakar pertahanan mula bersuara, media melaporkannya setiap hari, dan soalan diajukan di parlimen. Tetapi jarak itu tidak serta-merta ditambah. Rundingan dengan AS adalah proses yang panjang dan sukar. Namun, dalam tempoh ini, teknologi peluru berpandu Malaysia terus berkembang seinci demi seinci di tempat yang tidak kelihatan. Ujian berulang, penambahbaikan berulang, semuanya dalam lingkungan 180 km yang dibenarkan. Pada masa itu, tiada siapa yang tahu betapa berharganya tempoh ini pada masa hadapan. Babak 5. Retakan pada tembok. Pintu itu akhirnya mula retak, bukan sekali, tetapi 4 kali. Retakan pertama, 2001. Selepas kejutan pelancaran peluru berpandu oleh kuasa serantau itu, kerajaan Malaysia berunding tanpa henti dengan AS. Hasilnya, had jarak ditingkatkan dari 180 km kepada 300 km. Ini membolehkan jangkauan dari Kuala Lumpur melepasi Ipoh. Ia satu kemajuan, tetapi masih tidak mencukupi untuk melindungi seluruh negara. Retakan kedua, Duanan, Iduan. Kali ini, jaraknya melonjak kepada 800 km. Satu sistem tukar ganti, trade-off, diperkenalkan. Ibaratnya seperti menunggang basikal. Jika Anda membawa banyak barang, Anda tidak boleh pergi jauh. Jika Anda membawa sedikit barang, Anda boleh pergi lebih jauh. Begitu juga dengan peluru berpandu. Jika kepala peledak ringan, ia boleh pergi lebih jauh. Jika kepala peledak berat, jaraknya lebih dekat tetapi kuasa pemusnahnya lebih besar. Pilihan ini kini diberikan kepada Malaysia. Retakan ketiga, 2017. Retakan ini berlaku dalam situasi yang sangat genting. Kuasa serantau itu menjalankan ujian nuklear. Keenamnya, ketegangan memuncak. Pemimpin Malaysia dan AS mengadakan perbualan telefon selama 40 minit. Dalam perbualan itu, had berat kepala peledak telah dimansuhkan sepenuhnya. Ini bermakna Malaysia kini boleh meletakkan kepala peledak seberat manapun yang diingini pada peluru berpandunya. Jaraknya masih terhad kepada 800 km, tetapi kepala peledaknya boleh menjadi seberat yang mungkin. Dari sinilah istilah peluru berpandu raksasa mula digunakan. Retakan keempat, 2020. Sekatan penggunaan bahan api pepejal ditarik balik. Ini sangat penting kerana roket bahan api pepejal bukan sahaja digunakan untuk peluru berpandu. Ia juga merupakan teknologi teras untuk kenderaan pelancar angkasa. Jika Anda menggantikan kepala peledak dengan satelit, ia menjadi roket angkasa. Dengan penarikan sekatan ini, jalan terbuka untuk Malaysia melancarkan satelit peninjau tenteranya sendiri. Teknologi peluru berpandu dan teknologi angkasa mempunyai akar yang sama. Kini, Malaysia bebas untuk menumbuhkan akar itu. Tetapi, tidakkah Anda tertanya-tanya, mengapa AS yang telah mengikat kita dengan begitu ketat selama 42 tahun, tiba-tiba melepaskannya? Sebenarnya, keadaan dalaman AS sendiri telah berubah. Kebangkitan China. Persaingan antara AS dan China semakin sengit. Dahulu mereka berfikir, Malaysia yang kuat akan sukar dikawal. Kini, sebaliknya, Malaysia yang kuat diperlukan untuk mengimbangi pengaruh China di Laut Cina Selatan. Beban AS menempatkan tentera di seluruh dunia memerlukan kos yang besar. Jika Malaysia dapat memperkuat pertahanannya sendiri, ia akan mengurangkan beban AS. Hilangnya alasan. Ancaman serantau sudah pun membangunkan peluru berpandu balistik antara benua. Menyekat Malaysia pada 800 km tidak lagi masuk akal. Mereka tiada lagi alasan untuk menyekat kita. Ketiga-tiga faktor ini bergabung, menyebabkan AS melepaskan genggamannya. Dan akhirnya, pada Mei 2021, di Rumah Putih, Washington DC, Perdana Menteri Malaysia dan Presiden AS berdiri bersebelahan dalam satu sidang akhbar bersama. Di tengah-tengah kilauan kamera, pengumuman ini dibuat. Dengan sukacitanya kami mengumumkan penamatan garis panduan misil AS Malaysia. 42 tahun. Dari 1979 hingga 2021. Selepas 42 tahun, belenggu itu akhirnya terlerai sepenuhnya. Ini bukan sekadar perubahan angka. Ia adalah saat di mana Malaysia akhirnya menjadi tuan di langitnya sendiri. Babak 6. Sang raksasa bangkit. Jadi apa yang Malaysia lakukan selepas pintu itu dibuka? Adakah ia hanya bersedia secara senyap? Tidak. Apabila belenggu dibuka, sang raksasa pun bangkit. Malaysia telah membangunkan jet pejuang supersonik buatan tempatan Helang 1. Untuk sesebuah jet pejuang bertempur di udara, ia memerlukan peluru berpandu udara ke udara.
Rancangan asalnya adalah untuk menggunakan peluru berpandu buatan Amerika kerana tentera udara sudah biasa menggunakannya. Tetapi Amerika menolak. Bukan mereka tidak mahu menjual peluru berpandu itu. Mereka boleh memberikannya, tetapi mereka tidak akan memberikan program teras untuk menyambungkannya ke jet pejuang kita. Ibaratnya seperti membeli telefon pintar baharu, tetapi tidak boleh memasang sebarang aplikasi. Anda boleh membuat panggilan, tetapi tidak boleh memasang WhatsApp atau Waze. Telefon itu ada, tetapi tidak boleh digunakan sepenuhnya. Apabila berita ini sampai kepada para penyelidik, reaksi mereka tidak dijangka. Mereka berasa lega. Mereka kini bebas daripada perlu sentiasa menurut kehendak Amerika. Kini, mereka boleh membina apa yang mereka mahu dengan cara mereka sendiri. Jurutera Malaysia beralih ke Eropah. Terdapat peluru berpandu udara ke udara yang dibangunkan bersama oleh 6 negara Eropah bernama Meteor. Apa yang hebat tentang Meteor ialah, ia terus membakar bahan api sehingga kesasarannya membolehkannya mengejar pesawat musuh, tidak kira betapa pantas mereka cuba melarikan diri. Analisis menunjukkan zon tiada peluang melarikan diri bagi Meteor adalah 3 kali lebih luas daripada peluru berpandu AS. Tetapi ada satu masalah. Pihak Eropah menjual peluru berpandu itu, tetapi mereka tidak mendedahkan teknologinya. Teknologi teras yang membolehkan peluru berpandu mencari sasaran sendiri adalah rahsia. Jadi, jurutera Malaysia terpaksa memasang peluru berpandu Eropah pada jet pejuang Malaysia tanpa sebarang bahasa yang sama. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membina penterjemah mereka sendiri. Mereka mencipta satu program dari awal yang membolehkan radar jet pejuang Helang satu bercakap dengan peluru berpandu Meteor. Selepas berbulan-bulan bekerja tanpa henti, akhirnya ia berjaya. Seorang juru teknik Eropah yang melihatnya berkata, "Kaedah yang dicipta oleh Malaysia adalah lebih baik daripada yang kami jangkakan." Pada Mei 2024, di ruang udara Laut Cina Selatan, sebuah Helang satu mengunci sasaran pada jarak 87 km. Peluru berpandu Meteor dilancarkan, tepat mengenai sasaran. Selain jet pejuang Eropah, Malaysia adalah negara pertama di dunia yang berjaya melancarkan peluru berpandu ini. Apabila Amerika menutup pintu, Malaysia memasang peluru berpandu yang lebih hebat daripada buatan Amerika. Penolakan itu sebenarnya menjadikan Malaysia lebih kuat, dan tiba masanya teknologi ini dibuktikan bukan di tapak ujian, tetapi di medan perang sebenar. Pada awal Mac tahun ini, peperangan meletus di Timur Tengah. Puluhan, malah ratusan peluru berpandu balistik dilancarkan serentak ke arah Emiria Arab Bersatu, UAE. Di tengah malam yang cemas itu, sistem pertahanan udara diaktifkan. Satu demi satu, peluru berpandu musuh meletup dan hancur di udara. Sistem yang memintas peluru berpandu itu ialah sistem pertahanan udara buatan Malaysia, Garuda 2. Ia adalah senjata pertahanan udara jarak sederhana yang boleh menentang peluru berpandu balistik dan pesawat serentak, digelar sebagai Patriot versi Malaysia. Pada malam itu, kira-kira 60 peluru berpandu pemintas dilancarkan dari sistem Garuda 2. Hasilnya, kadar kejayaan pintasan melebihi 90%. Ini adalah kali pertama dalam sejarah senjata buatan Malaysia berjaya mempertahankan sebuah negara daripada serangan peluru berpandu musuh di medan perang sebenar. Tahukah anda betapa hebatnya pencapaian ini? Sistem pertahanan udara paling terkenal di dunia, Patriot AS, berharga 6 kali ganda lebih mahal daripada Garuda 2. Harganya 1/6. Tetapi prestasinya di medan perang adalah setanding, malah lebih baik. Apabila berita ini tersebar ke seluruh dunia, negara-negara Timur Tengah mula berbaris. UAE meminta bekalan tambahan. Arab Saudi dan Iraq juga sedang berunding untuk membeli siri Garuda. Pada Februari lalu, Malaysia dan UAE mengumumkan satu perjanjian bersejarah bernilai 50 bilion N. Ini belum termasuk kerjasama pelaburan, menjadikan jumlah keseluruhannya mencecah RM93 bilion N. Untuk perbandingan, bajet pertahanan tahunan Malaysia adalah sekitar 60 bilion dolar goma. Satu perjanjian kerjasama pertahanan dengan sebuah negara hampir menyamai bajet pertahanan tahunan kita. Dan ini bukan sekadar penjualan senjata. Ia adalah perkongsian yang merangkumi reka bentuk, pengeluaran, latihan, dan penyelenggaraan. Ia adalah pengiktirafan sepenuhnya terhadap keseluruhan ekosistem teknologi pertahanan Malaysia. Bukan itu sahaja. Kereta kebal dan artileri buatan Malaysia diekspor ke Poland. Pertanyaan mengenai senjata Malaysia datang dari seluruh Asia Tenggara dan Eropah. Poland sedang berunding untuk membeli sehingga 80 unit jet pejuang Helang 1.
Filipina juga telah memulakan rundingan. Penolakan Amerika untuk membekalkan teknologi telah menjadi kelebihan daya saing ekspor Malaysia. Kerana ia tidak terikat dengan sistem senjata AS, ia boleh dijual kepada lebih banyak negara. Pada tahun 2025 sahaja, ekspor pertahanan Malaysia mencecah kira-kira USD 15,4 bilion, kira-kira RM72 bilion, peningkatan lebih 60% berbanding tahun sebelumnya. Malaysia kini merupakan pengekspor senjata ke-9 terbesar di dunia. Sebuah negara yang selama 42 tahun hanya dibenarkan membuat peluru berpandu 100 km. Sebuah negara yang tidak boleh menambah jarak walaupun 1 km tanpa kebenaran AS. Senjata dari negara itulah yang kini melindungi nyawa manusia di medan perang sebenar, dan seluruh dunia sedang berbaris untuk membelinya. Penutup, tangan yang mencakar dinding kini menggapai langit. Kisah ini bermula dengan jarak dari Kuala Lumpur ke Seremban, 100 km. Selama 42 tahun, itulah hadnya. Amerika mengikat kita dengan 3 lapisan alasan. Tetapi di sebalik dinding itu, para penyelidik tanpa nama terus membina teknologi secara senyap. Mereka meleraikan peti sejuk untuk membina penghawa dingin. Dan mereka mengasah deria seorang pelumba di litar sekolah memandu. Apabila Amerika menutup pintu untuk peluru berpandu jet pejuang, mereka mencari yang lebih kuat dari Eropah dan mencipta teknologi yang mengagumkan dunia. Dan apabila belenggu itu akhirnya terlerai, peluru berpandu raksasa mula beroperasi dan senjata buatan Malaysia menangkis serangan musuh di tengah malam. Kisah yang bermula dari sekeping memorahsia Perdana Menteri pada tahun 1971. Lebih setengah abad telah berlalu. 55 tahun ini adalah sejarah sebuah negara mempertahankan teknologinya di bawah sekatan kuasa besar. Jika kita berputus asa ketika terkurung di sebalik dinding itu, industri pertahanan Malaysia hari ini tidak akan wujud. Tetapi ada insan-insan yang terus mencakar dinding itu. Apabila ada retakan, mereka memasukkan tangan dan menolaknya. Tangan-tangan itulah yang kini menunjuk ke langit. Peluru berpandu hipersonik, kenderaan pelancar angkasa bahan api pepejal, satelit peninjau tentera, dan teknologi peluru berpandu tidak berhenti pada senjata. Teknologi yang sama kini meresap ke dalam industri kereta pandu sendiri, peralatan semikonduktor, dan industri angkasa. Teknologi yang diasah selama 42 tahun di sebalik dinding itu kini hidup dan bernafas di setiap pelosok industri Malaysia. Destinasi peluru berpandu Malaysia bukan lagi Seremban. Ia adalah angkasa lepas. Negara yang pernah terikat pada 100 km kini terbang menuju bintang. Kisah industri pertahanan Malaysia masih belum berakhir. Saksikanlah perjalanan ini bersama kami. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan komen. Malaysia boleh. Terima kasih.